Salam perjuangan semua. Saya baru dapat satu panggilan telefon yang bagi saya membimbangkan, merisaukan. Ya. Beberapa minggu lepas, saya terjumpa satu video yang mengaitkan 3 YB. Yang dua adalah menteri dan melibatkan satu kes kontrak untuk satu projek yang berjumlah pada mulanya diberitahu kepada rakyat 2.8 juta. Kemudian it escalated, dia naik harga dia sampai 104 juta, 104 juta ringgit. Kemudian saya sharekan, which yang saya dengar, yang diberitahu kepada saya, dia viral di bau, ya, untuk Tasik Biru. Ya, our selected candidate untuk Tasik Biru adalah saudara Granda Aing. Saudara Granda happens to come across this video juga. Dia bukan melalui saya, dia dapat daripada WhatsApp, and then dia buat satu laporan polis berdasarkan video yang membimbangkan. Saya baru lepas cakap dengan saudara Granda adalah report polis, salinan report polis sekarang tersebar di WhatsApp group di Bandar Bau. Kenapa ini terjadi? Bukankah ini sepatutnya privilege untuk orang yang membuat laporan? Kami tak takut apa-apa, ya, sebab kalau benda tu betul, tak ada yang perlu ditakutkan. Cuma kita ambil contoh, kalau benda ni melibatkan seorang pembunuh dan ianya dibocorkan siapa yang buat report, ya, pembunuh ni bersembunyi dekat mana, pembunuh tu tahu siapa yang buat report. Apa jadi kepada yang buat report? Kepada PDRM, ya, saya menggesa, saya menyeru kepada PDRM, please look into this matter. Kenapa benda macam ni boleh terjadi? Saudara Granda, dia bercadang besok, ya, Isnin, untuk buat laporan di SPRM. Tapi laporan polis dia sudah dikeluarkan. What are the chances yang mungkin, kita kata mungkin, saya letak question mark dekat sini, mungkin setengah orang sudah pergi berjumpa dengan pegawai SPRM. This is really unbecoming. Saya tak tahu sistem di Malaysia sekarang dia macam mana, saya pun tak faham. Kami bergerak atas kebenaran. Sesiapa yang tak tahu, saya tak sebut yang lain di dalam BAP Sarawak, tapi FB saya silakan scroll balik sampai ke 3 tahun lepas, suka hati. Awak boleh nampak kita bergerak menggunakan kebenaran. Tapi jika kebenaran yang kita bawa kepada satu pihak untuk dibuat laporan, dan trust yang kita bagi kepada pihak tu tadi, ya, untuk menjaga supaya orang tak kenal, orang tak tahu kita, bukan kita takut. This is for the reason of safety. Benda ni boleh terjadi. Mungkin ada yang kata tak boleh terjadi, but it's a 50-50. Dia boleh terjadi. Kenapa that particular report boleh keluar di WhatsApp group di Bandar Bau hari ini? Dan tolong ambil tindakan. Ini memohon kerjasama daripada pihak PDRM. Tolong lihat ke dalam perkara ini, kenapa ianya berlaku. Saudara Granda Aing pergi untuk buat satu laporan, ya, berdasarkan satu video yang dia rasakan, ya, cerita di sebalik video itu adalah betul, dia buat laporan, kemudian dengan laporan itu dia akan pergi ke SPRM untuk buat laporan lanjut. Tapi laporan yang dia buat dengan tujuan untuk membongkar apa yang tidak betul. Dia pergi buat report di kedai kasut, jual kasut bata, ataupun dia buat report di klinik satu Malaysia, ya, ataupun dia buat report di mana-mana kedai jual motor, then it's not a problem. Tapi dia buat report di balai polis dan benda ini tersebar. Have a look into things. Ya, rakyat mahu keselamatan mereka terjamin. Kalau benda macam ini keluar, didengar rakyat, adakah mereka akan merasa terjamin? Besok lusa ada kes pecah rumah, dia tahu orang yang pecah rumah tu duduk sebelah. Tapi bagaimana perasaan rakyat? Berani atau tidak mereka pergi ke balai polis untuk buat laporan? Ya, mereka tak tahu, mungkin laporan tu malam nanti boleh sampai ke sini. Dan orang tu ingat, ni makcik yang sebelah tu, apa jadi pada makcik tu?
Ini akan membuatkan rakyat takut. Tolong ambil tindakan. Sampai di sini saja saya. Assalamualaikum semua. Salam perjuangan, salam perubahan. Dan jangan lupa sentiasa undi DAP. Terima kasih.